Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan. Nama saya Nur Syazwani binti Azri. Okey, hari ini lokasi yang saya pilih adalah Kampung Delima Melayu, Jalan UMS Sulaman. Hari ini saya sudah bersiap sedia untuk menemu bual beberapa penduduk kampung dan bertanya kepada mereka mengenai isu air di kampung ini. Sebelum itu, kita perlu memakai penutup mulut bagi memastikan keselamatan kita dan orang lain. Menurut data yang saya perolehi daripada orang kampung, pada awalnya kampung ini adalah kawasan hutan dan didiami oleh beberapa buah rumah sahaja. Pada awal tahun 2002, kawasan perkampungan ini mula berkembang dan Kampung Delima Melayu telah wujud sebelum pembinaan One Borneo Hypermall dan Alam Mesra. Kawasan perkampungan Kampung Delima Melayu semakin berkembang dengan adanya One Borneo Hypermall dan Alam Mesra. Jarak yang dekat di antara Kampung Delima Melayu dengan One Borneo Hypermall dan Alam Mesra telah menyebabkan perkampungan ini menjadi pilihan pertempatan bagi mereka yang bekerja di kawasan tersebut. Keadaan ini menyebabkan Kampung Delima Melayu menjadi kawasan pertempatan yang padat dengan penyewa-penyewa serta pendatang asing. Ditambahkan lagi sikap penyewa dan pendatang asing yang tidak bertanggungjawab menjaga kebersihan menyebabkan kawasan Kampung Delima Melayu penuh dengan sampah sarap. Lambakan sampah di dalam longkang dan kawasan-kawasan larian air akan menyebabkan banjir apabila hujan. Selain itu, aktiviti penimbunan atau penambakan kawasan paya bagi pembinaan rumah juga menyebabkan isu banjir di Kampung Delima Melayu menjadi parah. Hal ini dikatakan demikian kerana tanah yang telah tepu tidak dapat lagi menampung air hujan yang turun ke permukaan bumi. Air hujan tersebut akan menjadi air larian permukaan dan seterusnya akan mengakibatkan banjir. Beginilah keadaan jalan di Kampung Delima Melayu. Apa yang anda nampak sekarang ini adalah keadaan selepas 2 hari tidak turunnya hujan. Air hujan bertakung kerana tidak ada tempat untuk air tersebut mengalir. Selepas penat berjalan mengelilingi kampung, saya cuba untuk menemu bual beberapa orang penduduk kampung ini. Penduduk kampung pertama ialah Puan Haja Ina binti Musi.
berumur 60 tahun dan merupakan seorang suri rumah. Dan penduduk kampung yang kedua ialah Siti Aliza binti Seli, berumur 34 tahun, seorang suri rumah dan mempunyai 4 orang anak. Penduduk kampung yang ketiga ialah Zunaida William Abdullah, berumur 42 tahun, seorang suri rumah dan mempunyai 3 orang anak. Saya Jaina binti Musi. Saya tinggal di kampung dari Mak Melayu ini dari tahun 2002 sampai sekarang 2020 lebih kurang 19 tahun. Assalamualaikum, nama saya Siti Aliza. Saya tinggal di Kampung Delima dari tahun 2002 sehingga sekarang, lebih kurang dalam 18 tahun. Dari sekolah menengah sehingga ada anak sekarang. Assalamualaikum, nama saya Zunaida William Abdullah, asal dari Penampang. Saya tinggal di sini Kampung Delima selama 16 tahun dari tahun 2004 mengikuti laki. Masalah kami tinggal di kampung ini berkenaan dengan air, terutama sekali air, sebab kami tarik daripada orang saja. Kalau macam terlampau ramai sudah tarik air, paksa kami di sini tidak dapat air. Dan yang kedua, masalah kami tinggal di kampung ini banjir. Asal hujan sedikit mesti kami kena banjir sampai masuk dalam rumah dari belakang. Depan tidaklah, tapi belakang, dari belakang dapur. Masalah dalam kampung ni yang paling utama tu air yang bersih, air paip memang tiada. Yang kedua dia banjir. Masalah utama di kampung ini masalah air. Airnya tidak kuat disebabkan dia tidak bermeter, dan lagi pun kalau hujan dia selalu banjir. Faktor air di sini kampung tidak berapa kuat sebab sambung daripada orang, satu pipe sampai 4-5 buah rumah, 6-7 buah rumah pakai. Sudah itu kami sudah apply air di jabatan air, tapi tidak juga kena lulus. Dan lagi masalah banjir, masalah peparitan, kami tidak parit di kampung ini. Hujan sedikit pun banjir. Paksalah kami sudah minta, tapi tidak kena lulus juga di kampung nih. Tidak tahu apa sebab. Faktor utama tiada air di kampung ni adalah tidak dibekalkan meter memang tiada untuk kampung ni, jadi paip memang tiada lah. Faktor yang kedua adalah peparitan, sistem peparitan yang tidak baik dan menyebabkan banjir. Air di kampung ini tidak kuat disebabkan tidak ada meter, dan kampung ini selalu banjir disebabkan tidak ada parit. Berkenaan dengan air nih, kami memang simpan air untuk pakai dalam tangki, tapi masalahnya kalau time tiada air, langsung di tangki pun tiada, paksa begitu, yalah tunggu sampai bila air akan datang, baru kami dapat sambung lagi balik. Dan dengan perparitan, kalau macam hujan kami teruklah di sini, jalan raya pun licak, pakai kereta, setiap kereta jalan rosak jalan raya, sebab air dia
sebab jalan dia ada air. Kesan tiada air di kampung ni membuatkan kami terpaksa mencatu air, isi air dalam tangki. Jadi bila hujan tu air hujan akan kami tada dalam tangki. Kesan yang kedua akibat banjir atau peparitan yang tidak bagus tu menyebabkan kami terpaksa jalan di jalan yang berlumpur. So sistem jalan dia pun teruk, jadi bila banjir jalan pun akan jadi teruk. Kami terpaksa mengisi air ke dalam tangki untuk kegunaan harian dan terpaksa menggunakan jalan kampung yang berlumpur kerana hujan. Saya mewakili penduduk kampung Delima Melayu berharap sangat-sangat kepada kerajaan dapat kiranya meluluskan terutama sekali kampung ini dan meluluskan air masuk untuk penduduk kampung dan seterusnya membuat perparitan supaya kami selesa juga tinggal di sini. Saya berharap pihak berwajib dapat membantu kami memberi meter untuk paip supaya kami boleh dapat air yang bersih. Yang kedua, saya berharap agar pihak berwajib juga membuat sistem keparitan yang baik untuk kampung ni. Kalau bukan untuk kampung ni pun untuk jalan utama pun sudah memadai. Saya berharap air di kampung ini ada meter dan sistem perparitan dan jalannya akan dibaiki. Beginilah keadaan yang dihadapi oleh penduduk Kampung Delima apabila tibanya musim hujan. Penduduk kampung terpaksa menggunakan jalan yang berlumpur dan berlubang. Ini merupakan keadaan yang dialami oleh mereka yang berjalan kaki. Mereka terpaksa mencari jalan yang tidak berlumpur dan tidak berair agar boleh dilalui. Ini pula keadaan yang dialami oleh mereka yang menggunakan motosikal. Keadaan jalan yang berlumpur dan berair akan menyukarkan penunggang motosikal melalui jalan tersebut kerana jalan tersebut licin. Bagi mereka yang menggunakan kereta, mereka perlu lebih berhati-hati ketika menggunakan jalan di kampung ini. Hal ini dikatakan demikian kerana jalan yang berlubang akan menyebabkan badan kereta tersangkut, lalu akan mengakibatkan kereta mereka tersebut calar. Terdapat juga inisiatif yang dilakukan oleh penduduk kampung ini untuk memperbaiki jalan raya yang mereka gunakan. Antaranya, mereka terpaksa mengeluarkan duit poket sendiri bagi memperbaiki jalan yang berlumpur dan berlubang. Beginilah kehidupan seharian penduduk Kampung Delima. Mereka terpaksa mengisi air ke dalam tangki dan juga bekas untuk kegunaan harian mereka. Selain itu, mereka juga terpaksa mengangkat air dari luar rumah masuk ke dalam
jika air terus-menerus tidak kuat. Menurut penduduk kampung ini, jika berlarutan tidak ada air, mereka terpaksa membeli air botol sehingga berkotak-kotak untuk kegunaan mereka. Saya telah mengambil video dua masa yang berbeza, yaitu selepas turunnya hujan dan selepas 3 hari tidak turunnya hujan. Keadaan air yang bertakung menjadi salah satu punca mengapa jalan raya di kampung ini berlobang-lobang. Bayangkan bagaimana kehidupan mereka yang sering mengalami masalah banjir ini apabila tibanya musim tengkujuh. Harta benda mereka terpaksa dialihkan ke tempat yang lebih tinggi bagi memastikan barang tersebut tidak rosak. Bagi mereka yang telah terkandas dalam banjir, mahu tidak mahu, mereka terpaksa reda sahaja air banjir tersebut agar boleh keluar. Jika dapat dilihat, inilah perbezaan di antara selepas turunnya hujan dengan selepas 3 hari tidak turunnya hujan. Penduduk kampung terpaksa membuat inisiatif, iaitu jambatan kecil bagi memudahkan orang kampung berjalan pergi membeli keperluan harian. Keadaan rumah ini telah menarik minat saya untuk bertanyakan kepada orang kampung mengenai status rumah ini. Menurut maklumat yang saya dapat, rumah ini sudah dibina sekitar 1 tahun yang lalu, namun rumah ini tidak dapat didiami kerana air yang bertakung tidak pernah surut sehingga sekarang. Tuan rumah telah mengalami kerugian dari aspek kos pembinaan rumah. Berdasarkan pemerhatian, apa yang dapat saya simpulkan, terdapat 2 masalah dominan yang berlaku di kampung ini berkaitan dengan air. Masalah yang pertama adalah berkaitan dengan isu air yang tidak kuat. Yang kedua adalah isu banjir. Isu-isu ini telah memberi kesan yang mendalam terhadap penduduk kampung Delima Melayu. Saya berharap pihak yang berkaitan dan pihak-pihak yang telah menabur janji terhadap penduduk kampung Delima Melayu memberi kata putus terhadap status kampung ini agar penduduk kampung ini tidak menaruh harapan yang tinggi.